Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 10 Mac bersama saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Berikut tajuk utama malam ini. Puasa hanya bulan Disember mengarut. Penunggang RZ maut dalam perjalanan Majlis Ilmu Azhar Idrus. Pengisytiharan tarikh mula puasa Ramadan bagi tahun 2024 bersamaan 1445 Hijrah akan diumumkan malam ini. Untuk itu sama-sama kita saksikan pengumuman oleh penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Tan Sri Said Daniel Said Ahmad. Ya, maka adalah dengan ini saya mengisytiharkan bahawa tarikh permulaan puasa bagi negeri-negeri seluruh Malaysia ialah pada hari Selasa 12 hari bulan Mac 2024. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi. Umat Islam di negara ini dinasihatkan hanya mengikut penetapan tarikh permulaan puasa daripada pihak berautoriti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mohtar berkata, sebarang pandangan daripada mana-mana pihak yang tidak perakui dan terbaru ajaran Ahmadi yang menyatakan Ramadan sepatutnya pada bulan Disember adalah sangat tidak wajar dan tidak boleh diikuti. Harap sangat kepada rakyat secara keseluruhannya untuk meletakkan kepercayaan kepada pemerintah. Okey, dan kita tak perlu nak tengok pandangan, sebab kalau kita nak tengok pandangan ni macam-macam pandangan. Ada yang kata ini bulan Disember sepatutnya bulan Ramadan dan sebagainya. So jadi berpecah kita. Malaysia mempunyai jawatan kuasa berkenaan yang telah diperkenankan melihat anak bulan Ramadan di 29 lokasi terpilih. Justru katanya tidak ada pihak yang boleh membuat penempatan tarikh bermula puasa dan menyambut hari raya sesuka hati. Jelas beliau hanya penyimpan Mohor Besar Raja-Raja akan mengisytiharkan dan penetapan tarikh permulaan puasa adalah berdasarkan ruqyah dan hisab serta telah dipersetujui Majlis Raja-Raja. Datuk Dr. Muhammad Naim berkata demikian kepada TV Al-Hijrah selepas program Rahmah Madani bersama mangsa banjir Mukim Ijuk di Redang Panjang selama hari ini. Terdahulu beliau mengulas dakwaan ajaran Ahmadi yang menyatakan Ramadan sepatutnya pada bulan Disember sahaja. Selain itu turut tular ada pihak yang mendakwa waktu sebenar Malaysia berpuasa seharusnya sehari lebih awal dari Mekah berdasarkan pengiraan bumi yang datar dan sfera. Dakwaan terbabit juga dibuat ekoran umat Islam di Yogyakarta, Indonesia telah menunaikan ibadah puasa sejak Khamis lalu. Perlu tahu di mana posisi Imam Mahdi dan memahami tanda kewujudannya. Menurut ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, Dr. Bashir Mohamad, umat Islam tidak boleh menafikan kemunculan Imam Mahdi kerana ia merupakan tanda kiamat yang besar. Namun tidak boleh sewenang-wenangnya menggelar dirinya tokoh dari kumpulan atau individu lain sebagai Imam Mahdi. Pertama sekali yang perlu kita faham bahawa ini paling mudah untuk kita mengenali bahawa Imam Mahdi tidak akan pernah sama sekali mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi. Jadi kalau ada siapa-siapa pun mendakwa dirinya sebagai Imam Mahdi, itu sudah pasti adalah kumpulan yang terpesong atau individu yang terpesong, kerana di dalam hadis jelas mengatakan Imam Mahdi akan diangkat oleh satu kumpulan umat Islam daripada kalangan orang-orang soleh yang akan memaksa beliau untuk berbai'ah dengan beliau, walhal ketika itu beliau pun belum tahu kalau beliau adalah seorang imam yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bermaksud beliau tidak pernah pun mendakwa sebagai beliau adalah seorang yang bernama Al-Mahdi. Jelas beliau isu ini sangat serius dan berkemungkinan akan berlaku lagi.
banyak golongan terpesong akan mula muncul dan mendakwa dirinya Imam Mahdi. Justru sebagai seorang Muslim, perlu cakna apakah hakikat Imam Mahdi tersebut dan apakah tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi serta apakah sifat-sifat yang ada pada pemimpin akhir zaman itu. Melalui penseriman langsung di media sosial, ajaran sesat menggunakan nama Ahmadi, agama keamanan dan cahaya, mendakwa antaranya Kaabah tidak lagi berada di Makkah, sebaliknya di Petra, Jordan. Dalam siaran itu, 3 lelaki dikesan menggunakan nama Kashfullah, Ahmad Khairul Hadi dan Maznan menyebarkan dakwah itu dengan mendakwa umat Islam ditipu oleh ulama bersekongkol dengan kerajaan sejak zaman Khulafa ar-Rashidin. Program Jualan Rahmah PJR Ramadan akan diadakan di 450 lokasi seluruh negara sepanjang bulan puasa. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali, berkata PJR itu akan dibuka secara berperingkat dan masih mengekalkan jualan barangan keperluan asas antara 10 hingga 30% lebih rendah berbanding pasaran. Dato' Armizan dalam kenyataannya hari ini berkata, selain barang keperluan biasa, program berkenaan akan turut menyediakan jualan makanan keperluan harian lain seperti ayam, daging lembu, ikan dan pelbagai hasil laut, beras serta telur ayam. Bekalan produk pada jualan murah ini juga melibatkan kerjasama agensi seperti Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama dan Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia LKIM. Dato' Armizan berharap dengan adanya PJR Ramadan dapat membantu rakyat mendapatkan bekalan barang kering, barang basah, barang persiapan untuk membuat kuih raya dan sebagainya pada harga lebih murah. Pelancaran PJR Ramadan akan diadakan di Putrajaya pada hari pertama Ramadan. Semua boleh menyemak jadual 450 siri PJR Ramadan di laman sesawang rasmi KPDN untuk maklumat lokasi di kawasan sekitar mereka. Sementara itu, Jabatan Agama Islam Melaka JAIM mengenal pasti lebih 10 lokasi tumpuan geng plastik hitam atau kaki ponteng puasa sepanjang Ramadan ini di sekitar negeri itu. Susulan itu, Pengerusi Jawatan Kuasa Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri Datuk Rahmat Mariman berkata, pemantauan dan pemeriksaan lebih ketat serta berkala akan dilaksanakan sepanjang Ramadan bermula awal pagi hingga tengah hari, khususnya di lokasi tumpuan kaki ponteng puasa menerusi Ops Cegah Jenayah Syariah. Penguatkuasaan ini dilaksanakan mengikut Seksyen 49 Enakmen Kesalahan Syariah Negeri Melaka 1991 kerana menjual makanan dan makan dalam bulan Ramadan. Menerusi operasi itu, umat Islam yang tidak berpuasa dan makan di tempat awam akan ditangkap anggota penguatkuasa JAIM, manakala peniaga yang menjual makanan kepada golongan itu juga akan diambil tindakan. Rahmat berkata, orang ramai yang mempunyai maklumat berkaitan aktiviti atau lokasi geng plastik hitam boleh menyalurkan kepada pihak JAIM supaya tindakan penguatkuasaan dapat dilakukan. Beliau berkata pada Ramadan tahun lalu sebanyak 96 kaki ponteng puasa ditahan sepanjang pelaksanaan Ops Cegah Jenayah Syariah berbanding 41 orang dalam tempoh sama pada 2022. Seorang penunggang motosikal Yamaha RSX maut selepas terlanggar tayar gantian trailer yang terjatuh. Kejadian berlaku di kilometer 261.7 Lebuh Raya Pantai Timur 2 LPT2 berdekatan hentian RNR Perasing menghala ke Kuantan. Dalam kejadian kira-kira jam 9 malam semalam, mangsa Muhammad Rasis Ismail 42 tahun dikatakan bersama 5 motosikal yang lain dalam perjalanan dari Kuala Terengganu untuk menghadiri kuliah agama Ustaz Azhar Idrus di Jalan Penuh Kuantan. Ketua Polis Daerah Kemaman Superintenden Hanyan Ramlan berkata,
Keadaan jalan yang gelap menyebabkan mangsa tidak sempat mengelak, lalu terlanggar tayar trailer berkenaan sebelum tercampak kira-kira 10 meter dari lokasi kejadian. Menurutnya, sebelum kejadian, pemandu trailer muatan kenderaan berusia 44 tahun itu telah berhenti di tepi jalan setelah menyedari tayar gantian kenderaan tersebut telah terjatuh. Namun tidak lama selepas pemandu lori berhenti di lorong kiri jalan untuk turun mengalihkan tayar tersebut, motosikal mangsa datang dan telah terlanggar tayar itu. Jelasnya mangsa mengalami kecederaan parah pada bahagian kepala dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Hanyan, mayat mangsa telah dibawa ke Hospital Kemaman untuk tindakan lanjut. Tilmiz Amnan juara Akademi Qura musim kedua. RM31.9 juta diperuntuk Lembaga Zakat Selangor LZS bagi bantuan Ramadan dan Syawal. Ketua Pegawai Operasinya Ahmad Fadil Hassan berkata jumlah itu untuk diagihkan kepada 68,311 asnaf fakir, miskin dan mualaf di seluruh negeri itu. Dengan jumlah agihan sebanyak peruntukan itu membabitkan 23,578 ketua keluarga asnaf fakir dengan jumlah agihan zakat sebanyak RM11,564,750. Manakala 39,933 ketua keluarga asnaf miskin dengan jumlah agihan sebanyak RM18,568,150. Di mana kita akan memberi setiap keluarga tu minimum 300 kepada keluarga asnaf miskin dan 350 kepada asnaf fakir. Okey. Dan maksimum berdasarkan number bilangan tanggungan dia orang boleh mendapat sehingga berjumlah RM1,000 satu keluarga, insya-Allah. So ini adalah bantuan yang memang kami dan Lembaga Zakat memberi pada setiap tahun dengan harapan sedikit sebanyak dapat membantulah keluarga-keluarga asnaf ni untuk sama-sama meraihkan Ramadan dan Hari Raya. Semoga ini dapat membantu serba sedikitlah dari segi tanggungan, dari segi perbelanjaan masa raya, insya-Allah. Menurutnya, bantuan berkenaan mula disalurkan hari ini sama ada melalui pembayaran yang dikreditkan ke akaun bank penerima atau menggunakan kaedah baucer tunai maupun serahan tunai. Beliau berkata demikian pada Majlis Agihan Perdana Bantuan Ramadan dan Aidilfitri 2024 yang diadakan di Jalan Kebun Shah Alam siang tadi. Sementara itu, LZS telah menetapkan kadar bayaran zakat fitrah bagi negeri Selangor mengikut jenis beras yang lazimnya dimakan oleh sesebuah keluarga, iaitu bermula dengan RM7 bagi yang memakan beras tempatan, RM14 bagi yang menggunakan beras import dan RM21 bagi yang menggunakan beras basmati. Briltiza melahirkan lebih ramai hafizah dengan jati diri dan akhlak tinggi seperti Nusaibah binti Ka'ab yang digelar sebagai perisai Rasulullah. Itu hasrat tahfiz Al-Quran Darul Tuba yang kini mengharap dapat merealisasikan impian itu dengan pembinaan sebuah kompleks pengajian yang lebih kondusif. Manakala tidak, tahfiz yang telah mula ditubuhkan sejak tahun 1999 dan kini beroperasi di Taman Tangkak Jaya, Tangkak Johor itu bergelut dengan kesempitan apabila hanya terpaksa menjalankan proses pengajian di lot perumahan. Senario itu mengakibatkan hampir 80 pelajar terpaksa berkongsi ruang yang sama untuk tidur, makan dan menjalankan sesi pembelajaran termasuk kelas hafalan. Mudirah yang juga pengasas tahfiz berkenaan, Kasma Muhammad Said berkata, pihaknya sedang menghadapi kekangan dari segi dana untuk membangunkan sebuah kompleks yang lebih selesa untuk para pelajar akan datang. Apa yang kami harapkan di Darul Tuba ini ialah pelajar-pelajar memerlukan penginapan yang lebih selesa dan juga selamat, ya, dengan kepadatan pelajar ini, juga kelas yang kondusif, ya, yang lebih selesa. Jadi kami di Barisan Pentadbiran memerlukan bantuan, ya, infak daripada tuan-puan di luar sana, ya, untuk sama-sama membantu kami menjalankan amanah ini untuk melahirkan pelajar-pelajar hafizah, semua perempuan, ya, yang benar-benar berkualiti, ya, bertakwa dan istiqamah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala.
Sementara itu, kumpulan pelajar yang menuntut ditahfiz berkenaan berkata keputusan meneruskan pengajian di madrasah ini merupakan suatu yang tepat memandangkan sistem pengajian yang digunakan adalah sangat baik. Ana rasa gembira sangat kerana dapat belajar di tahfiz Al-Quran Darul Tuba kerana di sini terdapat banyak kelebihannya. Antara kelebihannya ialah di sini pelajar semuanya perempuan. Jadi kami amat terjaga. Walau demikian, sekolah sentiasa menganjurkan aktiviti luar yang mana aktiviti yang mengikut arus berdana. Semoga kalau ada bangunan yang lebih selesa, tempat tinggal yang lebih selesa, akan membuatkan kami lebih bersemangat untuk hafaz Quran, dan para generasi seterusnya akan lebih ramai lagi lah macam cenderung untuk menghafaz Al-Quran dan tadabbur Al-Quran, insyaAllah. Tahfiz Al-Quran Darul Tuba menjalankan sistem pengajian yang diiktiraf dan sentiasa membantu membuka laluan kepada pelajar dalam melanjutkan pengajian. Sehubungan itu, pusat ini mengharapkan bantuan orang ramai untuk sama-sama menyumbang dalam pembinaan kompleks pengajian yang dianggarkan bernilai 6 juta ringgit demi melahirkan lebih ramai hafizah yang berkualiti. Selepas 8 minggu berentap, Tilmiz Amnan akhirnya dinobatkan sebagai juara Akademi Qura musim kedua. Muhammad Amnan Muhammad Sani, 21 tahun, berkata dia tidak menjangkakan kemenangan berkenaan ekoran persaingan sengit yang ditunjukkan ke semua 5 finalis di pentas akhir itu. Saya sangat terkejutlah, tapi saya bersyukurlah sebab saya rasakan hari ini punya saingan sangat sengit. Jadi untuk dapat keputusan sebagai seorang juara pada hari ini ialah satu keputusan yang luar jangkaan daripada saya lah. Tilmiz Amnan membawa pulang hadiah wang tunai RM25,000 berserta trofi, manakala Tilmizah Syahira menduduki tempat kedua dengan membawa pulang RM10,000. Tempat ketiga dengan hadiah wang tunai RM5,000 pula dimenangi Tilmizah Sofia, manakala Tilmiz Luqman dan Tilmizah Solihah meraih hadiah sagu hati dengan masing-masing menerima RM1,000. Pentas akhir Akademi Qura 2024 turut menyaksikan Mudarisah Nadia Hashim selaku tenaga pengajar memenangi anugerah Mudarisah terbaik sekaligus membawa pulang hadiah wang tunai RM3,000. Bagi anugerah alunan terindah pula diperoleh Tilmizah Syahira bersama wang tunai RM500. Sementara itu, juri tetap Sharifah Hasif Fazilah Said Badiuzaman berkata beliau berpuas hati dengan prestasi peserta. Bagaimanapun, kesemua finalis perlu peka dengan kelompongan yang ada untuk diperbaiki pada masa akan datang. Markah mereka adalah sangat sengit dan perbezaan mereka bukanlah sangat ketara, ya, sebab kadang-kadang mereka ini pada segmen pertama skor sangat-sangat dan pada segmen pertama ada yang mempunyai markah yang persamaan di sudut pemarkahan, tetapi pada segmen yang kedua apabila disoal secara spot, on the spot, yang ini menampakkan bahawa mereka ini sebenarnya memerlukan latihan yang lebih jitu, latihan yang tidak henti-henti. Turut hadir pentas akhir program itu Pengerusi Lembaga Pengarah TV Al-Hijrah Muhammad Khair Ngadirun dan Ketua Pegawai Eksekutif TV Al-Hijrah Namanzi Haris. Pada musim kedua, pelbagai proses kematangan telah pun berlaku, bukan hanya pada mereka peserta tetapi juga dalam proses penerbitan program Akademi Qura, kerana pastinya bukan mudah untuk menyediakan program berbentuk signature yang berbentuk keagamaan. So insya-Allah kita merasakan dengan support dan sokongan daripada orang ramai dan feedback malam-malam yang kita dapat, insya-Allah kita akan ada musim ketiga pasti. Akademi Qura 2024 dihoskan Rakib Majid selain turut menampilkan Mudaris Ammar Mukhlis, Mudarisah Suhailah Zulkifli dan Mudarisah Nadia Hashim yang bertindak selaku tenaga pengajar. Akademi Qura musim kedua sebelum ini ditayangkan setiap Sabtu jam 9 malam yang menampilkan Qari Muhammad Qayyim Nizar Sarimi sebagai juri khas dan Ahmad Tirmizi Ali sebagai murabbi. Selepas ini, tentera bacol culik budak perempuan. Menjelang Ramadan, bot yang syarat dengan bantuan makanan untuk penduduk Gaza telah bersiap sedia untuk berlayar dari Cyprus. Badan Amal Spanyol, Open Arms, berkata kapalnya yang berlabuh di sana 3 minggu lalu sedang menunggu kebenaran akhir sebelum memulakan pelayaran.
Jurucakap Open Arms berkata pihak berkuasa Israel sedang memeriksa kargo yang membawa 200 tan makanan asas, beras, tepung dan tuna dalam tin. Badan Amal World Central Kitchen yang bekerjasama dengan Open Arms mempunyai pasukan di Gaza yang sedang bersedia membina dok untuk memunggah barang penghantaran. Penghantaran pertama seumpamanya itu bakal melalui koridor maritim di Cyprus, negara Eropah yang paling hampir dengan Gaza. Suruhanjaya Eropah mengharapkan koridor itu akan dibuka hari ini. Jalan laut merupakan laluan alternatif selepas sekatan akses bantuan oleh Israel lebih 5 bulan yang menyebabkan 2.4 juta penduduk Gaza diambang kebuluran. Lagi kejahatan tentera pengganas Israel berjaya dirakam. Kali ini di tebing barat, IDF menculik seorang kanak-kanak perempuan 7 tahun dari rumahnya. Kejadian itu dirakam di bandar Kabatia, Selatan Jenin. Askar Israel dilihat meninjau melalui tingkap rumah dan kemudian mula memasukinya. Tidak lama kemudian, askar itu menarik keluar seorang kanak-kanak perempuan berusia 7 tahun secara paksa. Kanak-kanak itu dilihat dalam keadaan ketakutan dan cuba melepaskan diri. Bagaimanapun, 3 askar bacol itu memaksa dan mengangkat masuk kanak-kanak malang itu ke dalam kenderaan tentera yang sedang menunggu di luar. Nasib kanak-kanak perempuan itu tidak dapat dipastikan. Penculikan sebegitu dilaporkan biasa dilakukan tentera pengecut Israel di tebing barat namun jarang dapat dirakam. Kajian organisasi kemanusiaan Save the Children mendedahkan kanak-kanak dalam tahanan Israel berdepan penderaan dan keganasan berterusan seperti dibogelkan, dipukul dan ditutup mata. Genosid Israel ke atas penduduk Palestin sudah masuk bulan ke-6. Ribuan penunjuk perasaan bagaimanapun terus setia membanjiri jalanan untuk menyuarakan protes terhadap kekejaman negara haram itu. Hujung minggu di bandar-bandar utama Eropah terus dipenuhi penunjuk perasaan yang mahukan gencatan senjata segera. Di London, perarakan membantah tindakan Israel bermula dari Hyde Park ke Kedutaan Amerika Syarikat dan ia merupakan demonstrasi besar ke-5 tahun ini. Tidak seperti kerajaan UK yang terus menyokong genosid, rakyatnya terus membantah mahukan gencatan senjata segera. And the fact that our government is supporting it, the fact that we're sending weapons there, and the fact that it's like a present-day genocide, and that it seems to be allowed to be going on, like in the world powers, that's just like acting as if it's normal. But I want to be part of the movement that's shocked and outraged and wanting to do something about it. Suasana sama turut dirasai di Paris. Peserta perarakan menyuarakan kebimbangan mengenai kebuluran di Gaza. Rakyat Perancis meminta kerajaannya campur tangan melalui Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC. C'est important d'être là aujourd'hui pour appeler encore une fois un cessez-le-feu. On parle de famine à Gaza. Il y a plus de 21 personnes, palestiniens et palestiniennes, dont 17 enfants, qui sont morts de famine en plus des bombardements. Il y a 30 000 morts aujourd'hui à Gaza et c'est des chiffres malheureusement dont on a plusieurs indicateurs qui sont sous-estimés. C'est extrêmement grave. Il y a des crimes de guerre en cours et on est là encore une fois dans la rue pour appeler à un cessez-le-feu, pour appeler à l'arrêt des bombardements, pour appeler à la protection des civils à Gaza et notamment l'acheminement de l'aide alimentaire. Manakala di ibu negara Itali, ribuan orang mengambil bahagian dalam demonstrasi yang dianjurkan Kesatuan Sekerja bertujuan menentang perang dan menyokong gencatan senjata. Peserta berarak dengan mengibar bendera kesatuan dan juga bendera Palestin. Complice, per la mia opinione che il governo italiano è complice. Finanzia da un punto di vista economico Israele, dà armi ad Israele, lo sostiene politicamente, non vota per la tregua umanitaria e non denuncia Israele nei consessi giudiziari internazionali. Quindi il governo italiano non è indifferente, ambiguo, è complice. Laporan itu tadi menutup berita Al-Hijrah untuk malam ini. Saya Fazida Mustafa dan jurubahasa isyarat Ahmad Hafiz Azamuddin. Satukan ummah dengan ilmu bagi memperkasa Malaysia Madani. Assalamualaikum dan selamat malam.